Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kelas. Boleh nampak dan dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh. Okay, so hari ni kita buat kesimpulan tentang apa yang awak dah present dalam beberapa hari ni. Okay, tentang jadual berkala unsur. So, kita dah tahu jadual berkala terdiri daripada kumpulan dan juga kala. Okay, kumpulan apa? Kalau kumpulan yang kita panggil sebagai laju menegak. So ada beberapa kumpulan yang awak belajar. Okay, kumpulan 1, kumpulan 2, unsur peralihan, kumpulan 17 dan kumpulan 18. Okay. Dan kala baris yang mendata. So kita belajar pasal kala apa? Kita belajar pasal kala yang ketiga. Okay, kita belajar pasal kala yang ketiga. So kumpulan 1, nama kumpulan 1 adalah logam alkali. Kumpulan 2, logam alkali bumi. Okay, unsur peralihan halogen. Kumpulan 17, 18, gas adi. Okay, macam mana unsur-unsur disusun dalam jadual berkala? Macam mana unsur-unsur disusun dalam jadual berkala mengikut apa? Bilangan proton. Okey, mengikut bilangan proton yang disusun secara menaik daripada kiri ke kanan. So, unsur-unsur disusun melalui tertib pertambahan nombor proton secara menaik. Okey, daripada kiri ke kanan. So, kita susun ikut nombor proton dari kiri ke kanan secara menaik. Okey, jadi contohnya lah kita dapat fluorine. Contoh, so kalau kita fluorine, okay, kita buat bentuk piawai dia. Jadi fluorine bentuk piawai dia atas adalah 19, bawah adalah 9. So yang mana nombor proton? 9. 9 adalah nombor proton. Terus saja buat susunan elektron bagi fluorine. So kita dapat 2, 7. So yang ini merujuk kepada bilangan petala. So 2 dan 7 tu merujuk kepada bilangan pertama. Jadi ada 2 petala yang berisi elektron. Okay, yang belakang kita panggil sebagai elektron valence yang menentukan kumpulan bagi setiap unsur. So kalau 1 dan 2 kita tak payah tambah apa-apa. Kalau bilangan elektron valence dia adalah 3 hingga ke 8. So apa yang kita perlu buat? Kita kena tambah dengan 10 untuk menentukan kumpulan bagi unsur tersebut berada di kumpulan mana. So 1 dan 2 ikut macam biasalah. Kalau 1 dan 2 jadi dia kumpulan 1, dia kumpulan 2 elektron valence dia. Kalau elektron valence dia terdiri daripada 3 hingga 8, so kita kena tambah 10 untuk menentukan kumpulan bagi unsur tersebut. So kat sini dia 7, elektron valence dia adalah 7, jadi kita kena tambah 10. So kita tahu kumpulan dia adalah kumpulan 17. Kenapa dia berada di dalam kumpulan 17? Kerana fluorine mempunyai 7 elektron valence. Okay. So itu cara untuk menentukan kedudukan unsur tersebut berada di kala keberapa, berada di kumpulan yang mana. So kalau kala kita tengok kepada bilangan petala berisi elektron, kalau kumpulan kita tengok pada bilangan elektron valence. Okay, so kalau awak perasan setiap kumpulan yang awak belajar mesti awak cakap sentuh pasal saiz atom, takat lebur dan takat didih, okay, kereaktifan, satu menuruni kumpulan dan satu apa yang berlaku apabila merentasi kala. Okay. Jadi so kita tengok kepada saiz atom, okay, menuruni kumpulan. So saiz atom menuruni kumpulan 1, 18 dan 17 adalah sama. Apa dia yang berlaku pada saiz atom apabila menuruni kumpulan? Kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Apa yang berlaku pada saiz atom apabila menuruni kumpulan? Bertambah. So menuruni kumpulan untuk 1 ke 17 ke ataupun 18. So menuruni kumpulan saiz atom bertambah. Okey, saiz atom bertambah. Okey. Apa penerangan kenapa saiz atom bertambah? Merujuk kepada bilangan petala. Sebab apa saiz atom bertambah? Sebab bilangan petala berisi elektron semakin bertambah.
Okay, so saiz atom penerangan dia adalah merujuk kepada bilangan petala berisi elektron. So semakin menuruni kumpulan, tak kisahlah kumpulan 1 ke 17 ke 18, okay, saiz atom bertambah. Kenapa bertambah? Kerana bilangan petala berisi elektron bertambah. Okey, itu kalau menuruni kumpulan. Macam mana pula kalau merentasi skala? Okey, spesifik lagi merentasi skala ketiga. Apa berlaku pada saiz atom? Makin kecil. Okay, makin kecil ataupun berkurang. Okay, kenapa berkurang? Jejari atom berkurang. Okay, kenapa jejari atom berkurang? So, petala dia sama ke tak? Okay, petala untuk skala 3, petala yang berisi elektron untuk skala ketiga adalah sama. So ada berapa petala? 1, 2 dan 3. So sini nukleus lah. Okay, so skala 3 ada 3 petala yang berisi elektron. Tapi kenapa dia punya saiz atom semakin berkurang? Okay, kenapa jejari atom tu berkurang? So kalau yang ni dia melibatkan kepada apa? Kumpulan yang kalah. Apa dia? Kenapa? Sebab daya tarikan nukleus terhadap petala. Okey, sebelum nak cakap pasal daya tarikan, kita cakap pasal pertambahan Charge. kenapa pertambahan charge? Pertambahan nombor proton. Okey, so proton ni bercharge positif. Okey, so pertambahan nombor proton. So proton bercharge positif. So merentasi skala nombor proton semakin bertambah. So bila nombor proton bertambah, charge positif pada, so dalam nukleus ada apa? Proton dan juga neutron kan dalam nukleus. So ni nukleus. Okay, so dalam nukleus, ada proton dan juga neutron. So awak tahu dalam nukleus ada proton dan juga neutron. Bilangan skala sama untuk skala 3. So dia bila merentasi skala, apa yang berlaku pada nombor proton semakin bertambah. Bila nombor proton semakin bertambah, so nukleus akan lebih charge positif pada nukleus semakin bertambah. Okay, bila charge positif dalam nukleus semakin bertambah, apa yang berlaku? So charge positif dalam nukleus semakin bertambah, barulah daya tarikan antara apa? So daya tarikan nukleus dengan elektron dalam petala bertambah. Jadi jejari atom semakin berkurang. Okey. Kenapa merentasi skala bertiga saiz atom bertambah? Kerana so yang ni poin yang keempat lah. Berkurang kerana semakin merentasi skala nombor proton semakin bertambah. Bila nombor proton bertambah, charge positif dalam nukleus pun semakin bertambah. Jadi daya tarikan nukleus dengan elektron dalam petala semakin berkurang. Jadi jejari atom semakin tadi daya tarikan nukleus dengan elektron dalam petala bertambah, jadi jejari elektron dalam nukleus semakin, jejari atom bagi unsur semakin berkurang. Okey, so bezanya kat sini menuruni kumpulan saiz bertambah, merentasi skala saiz semakin berkurang. Okey, jadi kalau dia biasa tanya, dia suruh susun, dia bagi unsur-unsur berikut, dia suruh awak susun ikut pertambahan saiz ke ataupun penurunan saiz. Jadi secara kesimpulan dia, kita boleh buat bentuk bendera macam ni. Okay, apa maksud dia? Semakin merentasi skala, okay, tengok ni makin kecil. Semakin menuruni kumpulan, saiz atom makin besar. Okay. So kita susun kita buat dalam bentuk bendera. Okay, jadual berkala tu. Okay, makin hujung sini merentasi skala saiz makin kecil, makin menuruni kumpulan saiz makin besar. So ini adalah penerangan tentang saiz atom. Okay, yang seterusnya takat lebur dan takat didih.
So yang kita sentuh kumpulan 1, kumpulan 18, kumpulan 17. Apa yang menyebabkan takat lebur dan takat didih ni adalah berkaitan dengan daya tarikan. So kalau kumpulan 1, kumpulan 18, unsur wujud sebagai apa? Atom. Betul? Kalau kumpulan 17 wujud sebagai apa? Kumpulan 17 wujud sebagai apa? Cair. Banyaklah kau cair. Apa kalau kumpulan 1, 18, atom, 17? Dua atom. Atom ataupun molekul. So takat lebur dan takat didih dia punya penerangan adalah melibatkan kepada daya tarikan. So awak tahu kumpulan 1, kumpulan 18 adalah atom, kumpulan 17 adalah molekul. Okey, antara so kumpulan 1 ni wujud sebagai logam kan? Okey, so kumpulan 1 apa yang berlaku kepada takat lebur dan takat didih bagi kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan, bertambah ke berkurang? Okey, siapa yang buat kumpulan 1? Bertambah ke berkurang? Berkurang. Yes, so kumpulan 1 menuruni kumpulan, takat didih dan takat lebur adalah berkurang. Kalau untuk kumpulan 18 dan 17, takat lebur dan takat didih bertambah. So, kalau berkurang, apa yang berlaku? Daya tarikan antara daya tarikan dia lemah lah. Daya tarikan antara atom lemah. Berkurang. Kalau ni bertambah, apa yang menyebabkan dia bertambah? Daya tarikan antara molekul bertambah. Atau atom bertambah. Atom untuk kumpulan 18, molekul untuk kumpulan 17. So daya tarikan antara atom dan molekul bertambah. Okey. So kumpulan 1 menuruni kumpulan dia berkurang. 18 dan 17 menuruni kumpulan dia bertambah. Okey, apa yang menyebabkan dia bertambah? Disebabkan oleh daya tarikan antara atom bagi kumpulan 1. Kumpulan 18 daya tarikan antara atom, kumpulan 17 daya tarikan antara molekul. Okey, lebih spesifik lagi daya tarikan tu kita cakap dia adalah ikatan logam antara atom tersebutlah. Okey, kalau molekul untuk kumpulan 17 itu yang awak dengar daya tarikan van der Waals. Okey, daya tarikan antara molekul kita panggil dia daya van der Waals. Okey, daya tarikan antara atom kalau dia logam kita panggil sebagai ikatan logam. So ikatan logam daya van der Waals ni awak akan jumpa tajuk yang seterusnya. Okey, so bila daya tarikan berkurang jadi sedikit tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. So, contoh ikatan logam antara atom berkurang jadi sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi ikatan logam tersebut lah ataupun daya tarikan tersebut. So, kalau bertambah maknanya daya tarikan antara atom untuk kumpulan 18 ataupun molekul untuk kumpulan 17. Okay, spesifik lagi daya van der Waals lah antara molekul tu. So, lebih tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, boleh faham? So, takat lebur dan takat didih merujuk kepada daya tarikan. So, kalau takat lebur, takat didih rendah, maknanya daya tarikan antara atom lemah. So, sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Kalau daya tarikan bertambah, maknanya lebih tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Sebab tu daya takat lebur, takat didih semakin bertambah. Okey, boleh? Faham takat lebur, takat didih? Faham. Okey, seterusnya kereaktifan. Okey, so kereaktifan lebih sentuh kepada kumpulan 1 dan 17
lagi satu merentasi kala. Okey, kita tengok kumpulan 1 dan 17. Okey, apa yang berlaku apabila merentasi menuruni kumpulan 1 bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, kumpulan 1 bertambah. Okey, kumpulan 17 berkurang. Okey, poin yang kena ada apa? Pertama, saiz atom. Kedua, jarak antara apa? Nukleus dengan petala. Okey, jarak antara nukleus dengan elektron valence. Apa yang berlaku? Yang keempat, yang ketiga apa? Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. Okey, yang keempat cenderung untuk lepaskan elektron ataupun terima elektron. So 4 poin ni untuk penerangan bagi kereaktifan. Okey, jadi kalau kumpulan 1, kenapa kereaktifan semakin bertambah? Apa yang berlaku pada saiz atom? Menuruni kumpulan. Bertambah. Okay, bertambah. Okey, apa yang berlaku pada jarak antara nukleus? Pun bertambah. So bila jarak antara nukleus bertambah, apa yang berlaku pada daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence? Lemah. Lemah ataupun berkurang. So bila daya tarikan semakin kurang, apa yang berlaku? Atom lebih mudah untuk lepaskan elektron. Okay, so dia menjadi semakin reaktif. So lepaskan elektron bentuk apa? Ion bercas positif. Okay, so kalau saiz atom untuk kumpulan 17, kenapa kereaktifan semakin berkurang? So saiz atom semakin Berkurang. menuruni kumpulan Bertambah. bertambah. Okay, apa yang berlaku pada jarak antara nukleus? Berkurang. Bertambah. Bertambah lah sebab bilangan petala bertambah. Daya tarikan antara nukleus Lemah. lemah. So lebih mudah ke? Okey, lebih susah menerima elektron untuk jadi ion bercas negatif. Sebab tu kereaktifan kumpulan 17 menuruni kumpulan semakin berkurang. Sebab dia susah untuk menerima elektron untuk jadi ion yang bercas negatif. Okey, dia makin atas makin reaktif. Okey, sebab dia perlu daya tarikan yang kuat untuk tarik elektron. Baru dia lebih reaktif. Kalau kumpulan 1, dia perlu daya tarikan yang lemah sebab dia nak lebih cepat melepaskan elektron. Sebab tu menuruni kumpulan 1 bertambah. Kalau kumpulan 17, kereaktifan semakin berkurang. Okey, boleh? So sebab tu kalau merentasi kala, jadi kalau melepaskan elektron, kita membentuk ion positif. So kita cakap kat sini ke elektro apa? Positifan bertambah. Okay, ke elektropositifan tu atom melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Kalau jadi ion negatif, kita cakap pasal ke elektro negatifan. Okay, sebab dia menerima elektron, atom menerima elektron untuk menjadi ion bercas negatif. So ini menuruni kumpulan. So kalau merentasi kala, so kita cakap pasal ke elektropositifan, ke elektronegatifan lah. Jadi semakin ke arah kumpulan 1, apa yang berlaku? Ke elektropositifan bertambah ke berkurang? Semakin ke arah kumpulan 1 ataupun semakin ke kiri? Ke elektropositifan bertambah. Ya, sebab dia lebih mudah untuk melepaskan elektron jadi ion positif. Manakala ke elektronegatifan dia Kurang. Yes, berkurang. Okey, kalau merentasi kala ke arah kanan, maknanya ke arah kumpulan 17, apa yang berlaku pada ke elektropositifan?
Berkurang. Berkurang. So, keelektronegatifan Bertambah. bertambah. Okay. So, elektropositif, elektronegatif ni sebabkan menerima elektron ataupun melepaskan elektron. So, kalau melepaskan elektron, dia membentuk ion positif. So, keelektropositifan. Kalau menerima elektron, dia menjadi ion negatif. Jadi, keelektronegatifan. Okay. So, kumpulan 1 ada beberapa tindak balas yang awak kena kenal pasti. Okay, pertama apa? So, tindak balas dalam kumpulan 1. Okay, apa dia? Logam air bertindak balas dengan air. Okay, logam bertindak balas dengan air. Menghasilkan larutan hidroksida dan gas hidrogen. Logam hidroksida campur dengan gas hidrogen. Okay. Logam guna logam apalah? Okay, yang kedua. Logam bertindak balas dengan oksigen jadi logam oksida. Okay, logam campur dengan oksigen akan jadi logam oksida. Okay, kalau logam oksida campur dengan air? Jadi logam hidroksida. Logam oksida campur dengan air akan jadi logam hidroksida. L tu ganti dengan mana-mana unsur dalam kumpulan 1. Okey, yang ketiga. Logam bertindak balas dengan klorin menghasilkan logam klorida. Okay, logam klorida. So, mana-mana logam dalam kumpulan 1 bertindak balas dengan klorin akan menghasilkan logam klorida. Okey, ini tindak balas kumpulan 1. Okey, tindak balas kumpulan 17. Okey, tindak balas kumpulan 17. Halogen bertindak balas dengan air menghasilkan larutan klorid. Menghasilkan halogen bertindak balas dengan air menghasilkan larutan asid. larutan asid. Okey, jap. So, okey, buka muka kumpulan 17. So, halogen. Halogen awak jangan lupa halogen mesti wujud sebagai molekul. So, bertindak balas dengan air akan menghasilkan HX campur dengan HOX. Okey, halogen bertindak balas ni menghasilkan asid hidroklorik ke hidrobromik ke hidroiodik atau dan hypoiodus ke hypochlorous ke. Okey. So yang kedua. Halogen dengan logam jadi halida logam. Okey, halogen dengan logam. So dia sama macam kumpulan 1 lah. Ni adalah benda yang sama. Logam campur klorin menghasilkan logam halida. Okay, so halogen campur dengan logam. So kita dapat logam halida. Okay, klorida. So yang ini halida lah. Halida dia nama apa? Klorida. Okay, ini adalah tindak balas yang sama. Okay, yang ketiga. Halogen bertindak balas dengan larutan alkali menghasilkan halida logam, halat logam dan air. So halogen bertindak balas dengan alkali menghasilkan so alkali kat sini ni natrium hidroksida adalah sejenis alkali menghasilkan NaX campur dengan NaOX campur dengan H2O. Okey, so yang terakhir halogen bertindak balas dengan ferrum menghasilkan ferrum 3 halida. Okey, so halogen bertindak balas dengan besi. Okey, besi adalah ferrum. Okey, menghasilkan ferrum halida. Ferrum 3 halida. Okey, kenapa 3? Sebab ferrum ada 2 nombor pengoksidaan. So ferrum unsur kumpulan apa?
ada dua nombor pengoksidaan. Dalam kumpulan apa tu? Kalau logam tersebut mempunyai ion yang mempunyai dua nombor pengoksidaan. So kita panggil dia dalam kumpulan apa? Unsur peralihan. So unsur peralihan. Okay. So yang ini kalau menuruni kumpulan kereaktifan untuk tindak balas kumpulan 1, kumpulan 17. Okay. Kenapa kumpulan 18 tak ada tindak balas? Sebab dia stabil. Okay, kenapa dia stabil? Sebab dia punya tak ada electron valence. Apa sebab tak ada? Kat belakang dia kan ada 8. Dia dah lengkap. Kerana mempunyai susunan elektron yang telah lengkap, iaitu oktet ataupun duplet. Jadi bila mempunyai susunan elektron yang telah lengkap, susunan elektron valence yang telah lengkap, jadi atom kumpulan 18 tidak boleh terima elektron, lepaskan elektron ataupun berkongsi elektron. Sebab belakang ni petala terakhir dia ataupun petala valence dia telah lengkap 8 oktet ataupun duplet untuk helium lah 2. Okay, so kumpulan 18 tidak boleh menerima, melepaskan ataupun berkongsi elektron kerana telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So petala terakhir dia telah mencapai susunan elektron oktet untuk 8 kalau duplet untuk helium. Okey. Cikgu, So, ya. Berkongsi elektron tu macam mana cikgu? Berkongsi elektron kita akan jumpa di bab 4. Okey, bab selepas ni. Berkongsi elektron kalau lepaskan ada kot kumpulan, saya tak ingat kumpulan dekat korang ke macam mana, yang dia berkongsi elektron tu dia akan macam ni. So yang ini kita panggil ni, kalau nampak benda macam ni, ini maksud dia berkongsi elektron. Maknanya atom tu akan berkongsi elektron dengan atom yang lain. So kalau berkongsi elektron, gambar rajah dia macam ni. Kalau terima lepaskan, macam biasalah yang awak dah jumpa positif, awak jumpa negatif. So ini terima dan lepaskan elektron. So kalau berkongsi elektron macam ni. Ni lah. So atom tu akan berkongsi elektron untuk cukupkan susunan elektron valence dia lah, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, contohnya kat sini, contohnya klorin kan. Klorin bilangan elektron valence dia 7. So ni saya buat yang petala akhir je. Jadi 7 kan. Jadi dia akan berkongsi 1 elektron dengan atom klorin yang lain supaya dia boleh mencapai susunan elektron oktet stabil. Maknanya dia dah dapat 8 dah ni. 1, 2, 4, 6, 8 untuk atom klorin ni. So 2, 4, 6, 8 untuk atom klorin lagi 1. So ini maksud dia berkongsi elektron. Okay, kita akan jumpa dalam ikatan kimia di bab yang seterusnya. Okay, yang ini biasanya antara molekul. Bukan logam dan bukan logam. So perkongsian elektron ni berlaku antara atom bukan logam dan bukan logam. Okay, so kalau positif negatif antara atom antara logam dan bukan logam. So kalau perkongsian elektron ni berlaku dalam bukan logam dengan bukan logam, biasa membentuk molekul. Okay, kalau terima lepaskan elektron membentuk ion antara logam dan bukan logam. Okay, boleh? So nanti kita akan sentuhlah bab yang seterusnya. Okay. Ini menuruni kumpulan. Okay, last kali merentasi kala. Okay, so merentasi kala ada unsur apa dalam okay. Ada unsur apa dalam kala 3? Semalam. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur dengan klorin. Okey, mana yang membentuk asid? Natrium dan magnesium. Asid. Sorry cikgu. Silikon, fosforus, sulfur, klorin. Klorin ni lepas klorin, kalau kumpulan 18 apa yang dekat kala ketiga? Argon. Argon. Okey. Tapi argon ni tak termasuk dalam tindak balas sebab
dia dah stabil. Telah mencapai susunan elektron otak yang stabil. So, silikon, fosforus, sulfur dan klorin membentuk asid larutan. Dia adalah berasid. Natrium, magnesium dia akan membentuk alkali. Nama dia pun adalah logam alkali. Kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi. Okey, kalau aluminium bersifat Amphoteric. amphoteric. Okey, apa maksud amphoteric? Boleh bersifat sebagai asid, boleh bersifat sebagai base. So alkali, kumpulan 1, kumpulan 2, aluminium, amphoteric, silikon, fosforus, sulfur dan klorin adalah asid. Okey, jadi tindak balas dia yang ni je, asid. Kalau dia adalah alkali, so asid campur alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, maknanya kalau amphoteric dia boleh bertindak balas sebagai asid. Contohnya aluminium oksida kan, dia adalah logam oksida kan. So aluminium oksida A2, 3. Kalau alkali dia bertindak balas dengan natrium hidroks. So natrium hidroksida ni adalah alkali. Maknanya yang ini adalah asid. Okey, kalau dia jadi alkali, aluminium ni jadi alkali. So dia akan bertindak balas dengan asid. Contohlah yang ni adalah asid. So hasil dia adalah sama iaitu garam dan juga air. Okey. Kalau alkali, so contohnya natrium 2 oksida. So alkali dia kena bertindak balas dengan asid lah. Okey, akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, kalau asid dia akan bertindak balas dengan, so kalau contohnya SO2 dia kena bertindak balas dengan alkali. So alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Okey. So, yang inilah basicnya. Yang awak kena tahu, aluminium amphoteric boleh bertindak balas sebagai asid ataupun boleh bertindak balas sebagai alkali. Okey. Natrium hidroksida ni adalah alkali. So ini adalah HCl, H2SO4, HNO3 tu adalah contoh-contoh asid. Okey, ni adalah serba sedikit yang awak dah, ringkasan sedikit yang awak belajar dalam jadual berkala. Nak tahu lebih tu awak kena boleh tengok balik slide PowerPoint yang korang dah ni, saya akan upload. Okay, ataupun baca balik dalam buku teks awak lah. Okay, so boleh faham pasal jadual berkala? Faham. Okay. Jadi awak dah boleh siapkanlah modul untuk tajuk bab 4 ni, jadual berkala. Maknanya dari muka surat. Okay, so modul muka surat 68 sampailah 97. Okay, buat slow-slow lah. Okay, untuk tengok korang boleh jawab ke tak, boleh faham ke tak tajuk ni. Okay. So sampai sini saja. Kalau naik cuti kita bersemuka, kita sambung bab seterusnya lah, ikatan kimia. Kalau tak bersemuka, kita secara maya lah bab seterusnya juga, ikatan kimia. Okay, boleh? Ada apa-apa masalah boleh tanya dekat WhatsApp lah. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Okay, kita jumpa lagi lepas cuti. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, selamat. Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Okay.